Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bab 4 iaitu operasi ke atas set. Ya. Jadi ini bab baru. Jadi kita teruskan tanpa melengahkan masa lagi. Baik, kena kenal tahu dulu apa itukah standard pembelajaran dalam bab ini. Iaitu menentukan dan menguraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. So hari ini kita akan lebih memfokuskan tentang persilangan. Okey. Jadi apakah maksud persilangan? Iaitu yang melibatkan unsur-unsur yang sama. Jadi persilangan bagi set P dan Q ditulis sebagai P bersilang dengan Q. Okey. P bersilang dengan Q. So ini intersection lah. Okey. Jadi dalam gambar raja di bawah, rantau berdorek mewakili persilangan P dan Q. Iaitu P bersilang dengan Q. So, ini gambar rajah bagi kedua-dua set P dan set Q. So, tempat berlakunya persilangan itu, ya, sekejap ya. Okey, so tempat berlakunya persilangan itu adalah di dalam kawasan ni. Kalau kamu tengok, inilah berlakunya persilangan antara set P dan juga set Q. Tempat mereka bersilang. Jadi, cikgu akan lorikkan kawasan yang berada di tengah-tengah. So, ini maksud kepada P bersilang dengan Q. Okey. So yang kedua, dalam gambar raja di bawah, rantau berlorek mewakili persilangan P, Q dan R. So saya labelkan dengan set P, Q dan R. So ini gambar rajahnya lah, ada 3 set. So di manakah tempat pertemuan antara ketiga-tiga ini? Okey. So ianya mesti berkongsi dalam ketiga-tiga set ni ada persilangan antara satu sama lain. Jadi cikgu nampak berada di sini. Okey, nanti dalam topik yang seterusnya cikgu akan bagi lebih details macam mana nak lorikkan kawasan yang berlorik ini, kawasan yang bersilang ini. Okey, so inilah kawasan yang mana ketiga-tiga set ini bertemu antara satu sama lain iaitu bersilang. Okey, baik. Contoh yang pertama. Okey, diberi set semesta iaitu X ialah integer 1 hingga 10. Okay, apakah itu set semesta? Set semesta ni adalah gabungan kepada semua set-set yang terlibat, dia duduk dalam dia. Okay, ada satu set semesta, saya letak set semesta yang paling besar di sini. Ini set semesta lah. Okay, dan di dalamnya ada kalau kat di sini dia ada set P. Okay, dia ada set Q. Dan dia juga ada set R. Okay, so ini set semesta, set yang paling besar. Okay, so di dalamnya terdiri daripada set P, Q dan R. Okay, so apakah maksud X iaitu integer 1 hingga 10? Maksudnya adalah integer ni nombor daripada 1 hinggalah 10. Dan kalau kamu perasan, simbol lebih kurang atau sama dengan ini membawa maksud, okay, 1 tu hinggalah nombor 10. Okay, nombor tersebut termasuk. Okay, so jadi kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So itu maksud kepada 1 kurang atau sama dengan X dan kurang sama dengan 10. Maksudnya nombor yang terlibat itu adalah nombor 1 hingga 10. Okay, jelas? Kemudian set P. Set P ialah X nombor ganjil. So apakah nombor ganjil? Okay, jadi antara 1 hingga 10 kita akan senaraikan nombor ganjil sekejap lagi. Okay, seterusnya set Q. Q ni adalah nombor perdana. Okay, apa maksud nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Okay, jadi cikgu tak nak ulang sebab cikgu dah huraikan di dalam kelas sebelum ni. Okay, iaitu nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Tapi kalau bahagi dengan nombor lain, dia tak boleh. Okay, jadi set bagi R. Okay, apakah set bagi R? Set bagi R ialah gandaan 3. So apa maksud gandaan 3? 3, 6, 9, okay, 12, lagi 15. Itu gandaan 3. Okay, so yang pertama
Ini soalan dia lah. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. So, kita akan senaraikan dulu set-set yang terlibat nanti. Dan yang keduanya, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okay. So, bila maksud ada perkataan bilangan, maka adalah simbol huruf N. Okay. Bila ada yang mengatakan dalam soalan itu, dia nyatakan tentang bilangan unsur, maka ada simbol huruf N. Okay. Baik, langkah yang pertama. Okay. Senaraikan semua unsur yang terlibat. So, ini penting. Okay. Sebelum kita nak jawab soalan-soalan ni, kita senaraikan dulu semua unsur yang terlibat. Jadi, saya senaraikan set bagi P, set bagi Q dan juga set bagi R. So, saya buat dalam kotak. P ialah nombor ganjil. Okay, 1, 3, 5, 7 dan 9. So, ni nombor ganjil. Okay. Q ialah nombor perdana. So, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Okay. So, kalau 2 bahagikan dengan 2, dia akan dapat 1. Okay. Kalau 2 ni bahagikan dengan nombor lain boleh. Contoh dibahagikan dengan 4. Okay. So, dia tak dapat, tidak terdapat 1. Dia dapat 0.5. Okay. Maksud erti kata nombor perdana ni sebarang nombor, okay, yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Tapi kalau bahagi dengan nombor-nombor lain, maka dia akan dapat perpuluhan. So, ini tak mau. Okay. So, ini yang dikatakan tentang nombor perdana. Okay. 3. Okay. Kita letak 3. 3 bahagi dengan 3. Dapat 1. Tapi boleh tak 3 bahagi dengan 4? Boleh, tapi dia akan dapat nombor perpuluhan. Banyak. Okay. So, maksud, sekali lagi saya ulang, maksud nombor perdana itu adalah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Jadi, saya senaraikan yang terlibat tu 2, 3, 5 dan 7. Okay. Dan yang terakhir R ialah gandaan bagi 3. Iaitu 3, 6 dan 9. Okay. So, kita tengok soalan yang pertama. Okay. P bersilang dengan Q. Maka saya keluarkan balik saya punya jadual tadi yang saya senaraikan unsur-unsur yang terlibat tu. Okay, kamu tengok unsur bagi P dan cuba tengok dengan unsur bagi Q. Set P dan juga set Q. Maksud bersilang ni, okay, maksud bersilang ni adalah unsur yang sama. So, antara P dengan Q ni, siapakah unsur yang sama? Okay, yang pertama kita jumpa 3, kita jumpa 5 dan kita jumpa 7. So, hanya ada 3 sahaja nombor yang bersilang iaitu sama. Okay, maksud persilangan ini adalah unsur yang sama. Okay, jadi saya senaraikan P bersilang dengan Q. Maka kamu wajib kena letak tanda ni, tanda set ini 3, 5, 7, open bracket dan close bracket ni. Okay, dan yang terakhir, bila disebut tentang bilangan unsur, maka ada huruf N. Jadi bilangan unsur tu bergantung kepada berapakah bilangan yang bersilang itu. Ada 1, ada 2 dan juga ada 3. Okey, so itu maksud kepada bilangan unsur. Baik, soalan yang kedua. P bersilang dengan R. Okey, P bersilang dengan R. Okey, saya keluarkan balik saya punya jadual tadi. Okey. Okey, so sekarang kita lihat P dan kita lihat R. Okey. Antara kedua-dua set P dengan set R ni, siapakah mempunyai unsur yang sama? Okey, so saya nampak di situ adanya 3. Lagi? Tak ada. Tu 9. Okey, 3 dan 9 sahaja. Okey, jadi saya nyatakan dalam bentuk set notasi ataupun tata tanda set. Wajib kamu letak ini, bracket, open bracket dan close bracket dan senaraikan 3 dan 9. Okay. Bila ditanya bilangan unsur, maka kamu letak N di depan ini, maka bilang, okay, ada 1 dan ada 2 sahaja unsur yang terlibat dalam persilangan ini. Okay. Baik, yang ketiga, Q bersilang dengan R. Okay, so saya senaraikan balik. Antara Q dengan R ni, antara kedua-dua set Q dengan set R ini, okay, dalam kedua-dua ini, siapakah yang mempunyai unsur yang sama? Okay, dah pastinya saya akan jumpa 3. Okay, dan itu sahaja nilai ataupun unsur yang terlibat. Okay, so Q bersilang dengan R, ada satu sahaja unsur,
maka cara penulisan bilangan unsur bilangan unsur bagi Q bersilang dengan R hanya ada satu. Okey, jelas? Okey, dan soalan terakhir, P bersilang Q bersilang R. Maksudnya keseluruhan dalam set kita ini, siapakah yang mempunyai unsur yang sama? Okey, kita cek satu-satu. Okey, so saya jumpa set di dalam itu hanya ada 3. Okey, dan jawapan kita P bersilang Q bersilang dengan R hanya ada satu jawapan, iaitu persilangan antara ketiga-tiga set ini hanyalah unsur 3. Okey, jadi bilangan unsur, okey, kita namakan dia hanya ada satu. Sebab ada 3. Unsurnya ada 3. Okey, unsurnya adalah nombor 3 dan bilangannya hanya ada satu sahaja. Okay, ini contoh yang pertama. Okey, baik. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, gambar rajah van menunjukkan set J, K dan L. Okey, so ni gambar rajah van. Okey, dia sama macam yang tadi. Cuma yang tadi tu dia tak gambarkan dari segi gambar rajah. Okey, kali ni ditunjukkan kepada kamu dalam bentuk gambar rajah van. So, cara dan kaedah yang sama sahaja. Okey, kamu kena kenal pasti unsur bagi setiap set. Okey, unsur bagi set J, unsur bagi set L dan juga unsur bagi set K. Okey, nak ketahui senang je, kamu tengok huruf K ni kan. Huruf K ni, okey, set bagi K ni, bulatan yang sebelah kanan saya ni, yang terdapat di dalamnya adalah 2, 3, 5 dan 8. Okey, manakala set bagi L, okey, bulatan kecil di dalam ini hanya ada 3 saja nombor, iaitu 5, 7 dan 9. Okey, manakala set bagi J yang besar ni, okey, yang mana L tu juga termasuk dengannya. Okey, jadi unsurnya adalah 1, 6, 4, 7, 9, 5 dan 3. Okey, so langkah yang pertama, okey, kalau awak berpandukan gambar rajah van ni, dia agak mengelirukan lah. Okey, kalau macam saya akan senaraikan terlebih dahulu. Macam tadi, okey, saya senaraikan dulu. So, ni yang terlibat lah. Okey, kalau kamu tengok J, okey, ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. Manakala set bagi K, okey, ada 4 sahaja. 1, 2, 3, 5 dan 8. Manakala set bagi L, hanya ada 3 sahaja unsur di dalamnya, iaitu 5, 7 dan 9. So, buat langkah ni. Okey, lebih mudah untuk kamu nampak. Okey, kalau berdasarkan gambar rajah mungkin dia akan agak keliru. Okey, baik, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, persilangan antara J dengan K. So, kamu tengok unsur J, set J dengan set bagi K. So, siapakah unsur yang sama di sini? Cuba sebutkan. Ya, okey, kamu akan jumpa 3. Okey, 5. Itu saja. Jadi, persilangan dia kamu tulis dalam set notasi, wajib kena ada bracket ni, kamu tulis unsur 3 dan 5. Okey, tapi kalau dia nak bilangan, okey, kalau dia nak bilangan, kamu tulis N, okey, J bersilang dengan K, okey, sama dengan 2. Okey, ni kalau bilangan unsur, dia hanya ada 2. Okey, baik, soalan yang seterusnya. J bersilang dengan L. Okey, kamu tengok J, okey, bersilang dengan L. Antara kedua-dua ni, siapakah yang mempunyai unsur yang sama? Okey, dah tentulah 5. Okey, dan juga 7 dan juga 9 ni kalau tak silap saya. Okey, 9 pun sama. Okey, mempunyai unsur yang sama. Jadi kamu ubah nantilah. Okey, jawapan dia patutnya ada 9 di sini. Okey. Baik, soalan yang ketiga. Okey, K bersilang dengan L. Okey, K bersilang dengan L. Kamu lihat K dengan L ni, okey, manakah unsur yang sama? Hanya unsur bagi 5 sahaja. Maka jawapannya adalah 5. Okey, dan soalan terakhir, antara ketiga-tiga ini, siapakah yang bersilang antara satu sama lain, iaitu setiap set ini apakah unsur yang sama dengannya? Okey, ya, 5. Okey, so jawapan dia adalah J bersilang dengan K bersilang dengan L.
jawapan dia adalah 5. Tetapi kalau dia nak bilangan, bilangannya ada satu sahaja jawapan dia. Okey, baik, ini contoh yang kedua. Baik, contoh yang ketiga. Okey, diberi set A nombor dalam dadu. Ingat dadu? Dadu kamu baling tu, okey, hanya ada berapa permukaan? Ada 6 permukaan. Yang mana dia terdiri daripada 1 hingga 6. Okey. Set bagi B adalah nombor genap dalam dadu dan set bagi C adalah 7, 8, 9. So, senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, so langkah yang pertama macam tadi, saya akan senaraikan. Okey, so ini set-set yang terlibat dan juga unsur-unsur yang terlibat. Okey, A adalah semua nombor dalam dadu 1 hingga 6. B adalah nombor genap 2, 4, 6. Dan juga C adalah set yang unsur yang telah diberi kepada kita lah dalam soalan. Okey, so senaraikan semua unsur, dah senaraikan, alhamdulillah, siap dah pun. Baik, kita teruskan contoh yang pertama itu, soalan yang pertama. A bersilang dengan B. So kamu tengok antara A dengan B ni, kalau berlakunya persilangan, mestilah mempunyai unsur yang sama. Jadi jawapan dia adalah 2, lagi 4 dan juga 6. So hanya ada 3 unsur yang terlibat. Maka kamu akan tulis set notasi 2, 4, 6 dan tutup set notasi ni. Okey, so ni jawapan yang pertama. Baik, persilangan antara B dan C, okay, kita keluarkan. Kalau kamu perhatikan set B dengan set C ni, okay, tidak ada sebarang unsur yang sama. Dalam erti kata lain, tiada unsur. Okay, jadi saya akan tulis B bersilang dengan C sama dengan bracket saja, okay, open bracket, ataupun ini kita panggilkan dinamakan sebagai set kosong. Dalam bahasa Inggeris kita panggil empty set. Okay, set kosong. Okay, bila kalau tak ada persilangan itu, kamu hanya boleh lukis ataupun tulis open dan close bracket saja. Cukup dan memadai macam ni. Okay. Baik, soalan yang ketiga. A bersilang dengan C. Okay, A bersilang dengan C. Maka kamu lihat antara set A dan juga set C di sini. Bila saya perhatikan di sini, tiada juga sebarang unsur yang terlibat. Maka saya akan tulis A bersilang dengan C sama dengan, okay, baik, ni simbol ni juga sama dengan simbol yang ni. Kedua-duanya boleh guna pakai. Okay, so maksudnya adalah set kosong. Dia tiada set. Okay, dia tidak ada set. Okay, gambaran kepada tiada set itu ada dua. Satu, kamu boleh buat macam ni. Kamu buat bulat dan kamu palangkan dia. Okay, yang kedua, kamu buat bracket macam ni. Okay, kedua-duanya boleh pakai. Benda maksud yang sama istilahnya. Okay, so itu saja hari ini. Okay, pembelajaran kita. Jadi, saya akan bagi latihan di dalam grup. Kamu akan rujuk dalam grup WhatsApp nanti. Jadi, itu sahaja. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'in al-insana fi khus'in illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.